Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, negara Malaysia digemparkan dengan isu yang dibangkitkan oleh Peguam Nik Elin Zurina yang berasal dari Kelantan berkenaan pencanggahan Undang-Undang Syariah Islam dengan Undang-Undang Sivil di Kelantan, Malaysia. Secara khusus, kes ini berhasrat untuk mencabar sebilangan peruntukan dalam Enakmen Syariah Negeri, Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 yang dikatakan bercanggah dengan prinsip perlembagaan negara dan sistem undang-undang sivil dan sepatutnya dibatalkan. Secara am, kes ini berkisarkan kemungkinan pencanggahan bidang kuasa penggubalan undang-undang antara persekutuan dengan negeri. Pendengaran mula dilaksanakan pada Ogos 2023 dan melibatkan Mahkamah Persekutuan di samping wakil badan-badan syariah dan sekular. Kes ini menjadi kontroversi apabila pihak Islamis menganggap kes tersebut sebagai pencabaran terhadap sistem syariah negara secara keseluruhan dan mendapat perhatian oleh pihak politik dan pertubuhan Islam. Konflik perundangan dan kehakiman antara sistem syariah dan undang-undang sivil sekular di Malaysia ialah satu isu yang berlanjutan. Sejak pemindaan perkara 1211A Perlembagaan pada 1988 yang menetapkan pemisahan antara kedua-dua sistem kehakiman, beberapa kes telah difailkan yang cuba mencabar dan merungkai pembahagian bidang kuasa antara kedua-dua sistem. Pada 2021, satu kes serupa terdahulu, Iki Putra Mubarak melawan Kerajaan Negeri Selangor berkesudahan dengan terbatalnya kuasa Enakmen Jenayah Syariah Selangor berkenaan liwat kerana disifatkan sebagai undang-undang jenayah yang tidak tertakluk di bawah bidang kuasa negeri dan syariah. Kes ini melibatkan dua orang pempetisyen, Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman yang berhasrat untuk mencabar sebilangan peruntukan dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Kelantan. Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 atas hujah bahawa ia juga dilitupi oleh Undang-Undang Sivil dan pihak Dewan Undangan Negeri DUN hanya berhak mengubal enakmen dalam hal ehwal sulit berkenaan agama Islam. Berdasarkan kenyataan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, ia disifatkan sebagai pencabaran terhadap kuasa DUN untuk menggubal undang-undang syariah berdasarkan senarai negeri. Jadual ke-9 dalam Perlembagaan Persekutuan. Pencabaran mula didengar oleh pihak Mahkamah Syariah pada 17 Ogos 2023. Prosiding dilanjutan pula dilaksanakan pada 20 November diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat. Menurut Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sebuah perbincangan jawatan kuasa khas dijadualkan dibuat pada 4 Disember dan boleh dijadikan platform perbincangan dengan Majlis Raja-Raja untuk menyusulkan penambahbaikan perundangan syariah. Berbalik kepada 20 perkara yang dicabar oleh Nik Elin dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Kelantan ialah: pertama, Seksyen 5 dakwaan palsu, Seksyen 11 memusnahkan atau mencemarkan tempat beribadat, Seksyen 13 menjual atau memberikan anak kepada yang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlaknya, Seksyen 14 liwat, Seksyen 16 persetubuhan dengan mayat, Seksyen 17 persetubuhan dengan bukan manusia, Seksyen 30 kata-kata yang boleh memecah keamanan, Seksyen 31 gangguan seksual, Seksyen 34 memiliki dokumen palsu, memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu, Seksyen 36 apa-apa yang menghayalkan, Seksyen 37 judi, Seksyen 39 mengurangkan ukuran sukatan dan timbangan, Seksyen 40 melakukan transaksi muamalat yang berlawanan dengan hukum syarak, Seksyen 41 melakukan transaksi muamalat secara riba, Seksyen 42 penyalahgunaan penadaan dan perbahasan halal, Seksyen 43 menawar atau memberi perkhidmatan maksiat, Seksyen 44 perbuatan sebagai persediaan untuk menawarkan atau memberi perkhidmatan maksiat, Seksyen 45 perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan maksiat, Seksyen 47 perbuatan sumbang mahram dan akhir sekali Seksyen 48 iaitu mucikari. Sehubungan itu, kumpulan kami akan membahaskan satu daripada 20 seksyen tersebut iaitu Seksyen 5 yang merupakan dakwaan palsu. Saya serahkan kepada penyampai seterusnya. Silakan Raira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raira binti Ramli, 23004408. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan
berkenaan dengan enakmen syariah yang bersangkut paut dengan dakwaan palsu. Terlebih dahulu, kita hendaklah mengetahui bahawa penguatkuasaan jenayah syariah adalah berkaitan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Konsep ini menjadi tanggungjawab bersama untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Bagi memastikan akidah dan pemikiran umat Islam terus terpelihara di negara kita, maka beberapa peruntukan telah diadakan di dalam enakmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri. Kesalahan yang diletakkan dalam kategori ini adalah kesalahan yang boleh menyebabkan kerosakan dan menggugat keimanan dan akidah umat Islam. Ianya berkaitan dengan penyebaran ajaran dan amalan yang bertentangan dengan Islam. Peruntukan kesalahan antaranya adalah pemujaan salah, doktrin palsu, mengembangkan doktrin agama, dakwaan palsu dan sebagainya. Dakwaan palsu adalah salah satu daripada peruntukan yang berkaitan dengan kesalahan berhubungan akidah umat Islam. Oleh itu, enakmen syariah dakwaan palsu adalah mana-mana orang yang mengisytiharkan dirinya atau mana-mana orang lain sebagai Rasul atau Nabi, Imam Mahdi atau Wali, atau menyatakan atau mendakwa bahawa dia atau mana-mana orang lain mengetahui peristiwa atau perkara di luar pemahaman atau pengetahuan manusia. Sedangkan pengisytiharan, pernyataan atau dakwaan itu adalah palsu serta bertentangan dengan ajaran Islam adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Ajaran sesat atau ajaran salah boleh diartikan sebagai sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa ajaran atau amalan yang dibawanya itu adalah ajaran Islam atau berdasarkan ajaran Islam. Tetapi pada hakikatnya, ajaran itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta bercanggah dengan akidah dan syariat Islam. Salah satu aspek yang sering ditemui adalah dakwaan pemimpin kumpulan ajaran sesat bahawa mereka itu bertaraf Nabi, pakar ilmu ghaib, mendakwa diri sebagai Imam Mahdi dan sebagainya. Kesemuanya adalah untuk mempengaruhi pengikut agar percaya dengan segala ajaran yang dibawa. Dalam keadaan lain pula, para pengikut yang taat sendiri menganggap ketua ajaran mereka sebagai Nabi dan lain-lain. Gejala kerosakan akidah seperti ajaran sesat yang sentiasa berkembang dan menurun saban hari di Malaysia pada masa kini perlulah dipandang serius dalam usaha memelihara akidah umat Islam. Perkara ini tidak boleh dipandang ringan kerana ianya berkaitan dengan maqasid syariah, iaitu penjagaan agama, yakni hifzuddin. Oleh itu, mereka yang terlibat dengan ajaran sesat dan percubaan keluar agama ini boleh didakwa melalui pelbagai peruntukan enakmen jenayah syariah walaupun hukumannya terlalu ringan berbanding dengan kemudaratannya kepada umat Islam yang lain. Wallahu a'lam. Seterusnya saya serahkan kepada para syuhada, silakan. Baiklah, terima kasih Raina. Seterusnya kita masuk kepada undang-undang konvensional yang berkaitan dengan dakwaan palsu. Dakwaan palsu adalah suatu tuduhan yang dibuat dengan niat untuk memperdaya atau menipu pihak lain. Di Malaysia, undang-undang konvensional yang mengatur tentang dakwaan palsu adalah di bawah Akta 574 Kanun Keseksaan, iaitu di bawah Seksyen 191 memberi keterangan palsu. Menurut Seksyen 191, barang siapa yang terikat di sisi undang-undang oleh suatu sumpah atau oleh apa-apa peruntukan undang-undang yang nyata supaya menyatakan hal yang sebenarnya atau yang terpaksa di sisi undang-undang supaya membuat suatu akuan atas apa-apa perkara, membuat sesuatu kenyataan yang palsu dan yang ia sama ada ketahui atau percayai sebagai palsu atau yang ia tidak percaya sebagai benar adalah dikatakan memberi keterangan palsu. Sebagai contoh,
Seorang jurubahasa atau penterjemah memberi atau mengakui sebagai betul suatu terjemahan yang bukannya dan yang ia tidak percayai sebagai terjemahan yang betul bagi suatu kenyataan atau suratan yang ia terikat oleh sumpah supaya menterjemahkan dengan betulnya, dia telah memberi keterangan palsu. Menurut Seksyen 193 Seksaan bagi keterangan palsu, barang siapa dengan sengaja memberi keterangan palsu pada mana-mana peringkat pembicaraan kehakiman atau dengan sengaja mereka keterangan palsu bagi maksud digunakan pada mana-mana peringkat pembicaraan kehakiman, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 7 tahun dan boleh juga dikenakan denda. Kemudian, barang siapa dengan sengaja memberi atau mereka keterangan palsu dalam mana-mana hal lain, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 3 tahun dan boleh juga dikenakan denda. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali bersama rakan setugas. Silakan Adawiyah. Terima kasih kepada saudari Farah Syuhada. Seterusnya, saya akan berikan contoh yang berkaitan dengan enakmen dakwaan palsu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pembentang yang kedua, enakmen dakwaan palsu ini melibatkan kes seseorang yang mendakwa dirinya sebagai Nabi atau Imam Mahdi atau Wali. Pada baru-baru ini di Putrajaya, terdapat seorang lelaki telah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Lelaki tersebut dipanggil oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, pihaknya dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah mengenal pasti alamat lelaki itu. Beliau turut berkata, lelaki tersebut telah berada di bawah radar cawangan kajian akidah JAIS sejak 23 November lalu. Bukan itu sahaja, sahabat tahun isu dakwaan diri sebagai Imam Mahdi juga kerap kali berlaku. Pada 21 Februari 2023 di Seremban, pengusaha tempe didenda RM4,500 oleh Mahkamah Tinggi Syariah selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menghina agama Islam dengan cara mengaku sebagai Imam Mahdi pada tahun lalu. Hakim Kamal Bashar Ahmad Tajuddin menjatuhkan hukuman itu terhadap pemimpin tarikat An-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Habib Shah Firdaus Habib Ahmad yang berusia 60 tahun selepas mengambil kira hujahan mitigasi dan pemberatan daripada pihak pendakwaan dan pembelaan. Beliau turut memerintahkan hukuman penjara 3 bulan jika tertuduh gagal membayar denda terbabit. Namun, tertuduh menjelaskan denda berkenaan. Mengikut pertuduhan, Habib Shah Firdaus disifatkan menghina agama Islam dengan cara membuat pengakuan sebagai Imam Mahdi, sedangkan pengakuan tersebut adalah palsu. Kesalahan itu dilakukan antara Januari hingga Mac 2022 di markas tarikat An-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalan Abu Batu Rapai, Kampung Jawa. Berikutan itu tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 50/1 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 dan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dijalankan Timbalan Ketua Pendakwa Syar'i Rohaizat Rizwan. Berdasarkan pengakuan peguam bela Ahmad Syahir Muhammad Fuad, tertuduh sudah bertaubat dan mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Antara tanda-tanda yang menunjukkan dia telah bertaubat apabila markas tarikatnya di Jalan Labu Batu telah pun dijual dan dari tarikh tangkapan sehingga kini tiada kelas pengajaran dibuat kepada orang ramai dan pengikutnya, katanya. Pada prosiding itu, Rohaizat berkata, umur tidak memainkan peranan penting dalam menentukan jenis kesalahan yang dilakukan kerana apa yang dilakukan adalah kesalahan yang serius. Beliau berkata, tertuduh juga adalah pengamal tarikat yang diberi amanah oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan untuk menjalankan aktiviti tarikat yang tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah.
perbuatan menghina agama ada berkaitan dengan ajaran sesat yang menjurus kepada perbuatan jenayah akidah dan perlu dipandang serius. Terdahulu, media melaporkan pemimpin tarikat berkenaan ditahan pihak berkuasa pada Disember tahun lalu di rumah sewanya di Kampung Desa Mukmin Warisan, Gombak, Selangor. Dia dilaporkan menghilangkan diri selama lebih 4 bulan selepas pulang dari Mekah pada 17 Ogos lalu. Bersama 237 pengikutnya, dia berlepas ke Madinah pada 16 Mac lalu untuk menunaikan umrah sekaligus menetap di Mekah dan kononnya Imam Mahdi akan muncul pada hari Arafah. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Aminah. Terima kasih kepada Rabiatul Adawiyah atas laporan yang disampaikan sebentar tadi. Melalui contoh kes yang dibawakan sebentar tadi menunjukkan bahawa terdapat satu instrumen hukum yang dikenakan ke atas kes seperti ini, iaitu prinsip maqasid syariah yang pertama, iaitu memelihara agama atau dikenali sebagai hifzu ad-din. Maqasid ini dibina berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Antara contohnya ialah daripada surah Al-Ma'idah ayat ke-47 di mana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Selain itu, maqasid syariah berkenaan dengan memelihara agama ini juga dapat dilihat dari pelbagai sudut yang lain. Selain daripada menentang dan menolak dakwaan palsu yang mana seseorang itu mengakui dirinya sebagai Nabi ataupun Imam Mahdi. Hal ini kerana bagi menjamin ajaran agama Islam terus terpelihara dan masyarakat Islam dapat memahami dan menikmati Islam yang sebenar yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Antara contohnya, maqasid memelihara agama ini juga dapat dilihat dari sudut yang lain seperti melaksanakan dan mengamalkan perintah dan ajaran Islam dan juga berjihad mempertahankan agama Islam. Dalam konteks Malaysia pada hari ini, memelihara agama bermakna untuk mengelakkan sebarang kemungkinan yang melanggar dan memusnahkan asas-asas yang termasuk mempertahankan negara dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Dan agama-agama lain juga boleh diamalkan secara aman dan harmoni sebagaimana yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Sebagai pemerintah, menjadi kewajipan untuk meletakkan kepentingan agama di tempat yang teratas. Pemeliharaan akidah umat Islam adalah perkara utama yang patut diberi perhatian agar ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya menjadi keutamaan, serta ketaatan kepada pemimpin turut dititik beratkan. Maka ingin saya tegaskan bahawa akidah merupakan asas utama dalam keimanan seseorang Muslim yang menjadi simpulan yang kukuh dalam hati seseorang umat Islam mengenai keimanan kepada Allah Ta'ala dan ajaran Islam yang disampaikan melalui Rasul-Rasulnya. Asas ini dibina berdasarkan kepercayaan dan keimanan dengan hati pada rukun iman yang 6 yang meliputi 6 perkara. Yang pertama, kepercayaan kepada Allah. Kedua, kepercayaan kepada para Rasul. Ketiga, kepercayaan kepada malaikat. Keempat, kepercayaan kepada kitab. Kelima, kepercayaan kepada qada dan qadar. Dan yang keenam, kepercayaan kepada hari kiamat. Dalam memastikan seseorang Muslim itu mukmin, mereka dikehendaki mempercayai kepada semua keenam-enam elemen itu tanpa memilih antara keenam tersebut. Kekurangan satu daripadanya boleh menatijahkan seseorang itu gugur akidah atau tidak beriman. Justru terdapat 2 langkah yang mesti dilaksanakan supaya dapat memastikan kelestarian pemeliharaan agama ini berdasarkan maqasid syariah terpelihara. Yang pertama, memastikan kewujudan dan kelangsungan agama Islam melalui amalan beragama, pelaksanaan segala syiar Islam, menerusi kerja-kerja dakwah dan tazkirah. Yang kedua, membendung pencemaran akidah Islam melalui amal ma'ruf nahi munkar, menghapuskan bid'ah, mencegah murtad dan berjihad di jalan Allah.
Seterusnya saya serahkan berita ini semula kepada saudari Amni Salihah. Terima kasih Aminah. Baiklah, melalui perbicaraan ini dapat dibandingkan antara Undang-Undang Jenayah Syariah dengan Jenayah Common Law bahawasanya Undang-Undang Jenayah Islam amat berhati-hati dalam soal mensabitkan hukuman ke atas seseorang, manakala jenayah sivil pula soal akhlak dan perangai saksi tidak diambil kira dalam menentukan kesahihan keterangannya. Tambahan pula, aspek akidah tidak terpisah dalam Undang-Undang Jenayah Syariah, manakala Undang-Undang Law atau sivil tidak ada hubungan dengan iman dan akidah. Tugas kita umat Islam ialah mempertahankan Islam dengan jalan yang terbaik. Bagai tahi rambut di dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak. Tak perlu huru-hara, penuh hikmah tapi tetap dengan ketegasan prinsip. Sekian dari kami, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.